alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberi kita kesempatan dan peluang untuk sama-sama kita menelusuri dan menghayati ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah kamu surah Al-Baqarah. Fa inna akhzaha barakah. Kerana sesungguhnya mengambil surah ini sebagai amalan akan membawa banyak keberkatan. Wa tarkaha hasrah. Dan mengabaikan surah ini pula akan menyebabkan penyesalan. Wa la tastati'uha al-batalah. Dan yang ketiga, surah Al-Baqarah ini juga merupakan surah pendinding yang tidak dapat ditembusi oleh mana-mana ahli sihir. Dan perbahasan surah Al-Baqarah yang mana kita telah bahaskan secara umum dahulu mengenai surah ini, yang mana surah Al-Baqarah yang menceritakan mengenai sejarah manusia dan juga sejarah para nabi daripada zaman Nabi Adam alaihissalam dan kemudian keturunan Nabi Adam dari kalangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub dan juga keturunan-keturunan selepas itu seperti Bani Israel dan juga kemudian daripada keturunan Nabi Ismail datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakhiri surah Al-Baqarah dengan menceritakan mengenai pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat Islam. Dan kita telah mulakan tadabbur perbahasan topik-topik kecil surah Al-Baqarah yang mana kita telah masuk kepada topik pertama yang terkandung di dalam ayat 1 hingga ayat 20 Al-Baqarah. Yang mana ayat 1 hingga ayat 20 Al-Baqarah ni topik pertama mengenai 3 golongan manusia dengan 3 nasib dan takdir yang berbeza. Yang Allah rumuskan sebelum itu di dalam surah Al-Fatihah ayat yang terakhir. Pada firman-Nya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 3 golongan ini iaitu golongan yang pertama, golongan ahli syurga yang mendapat nikmat dari Tuhan mereka, alladzina an'amta 'alaihim, dan golongan kedua adalah golongan al-maghdubi 'alaihim yang dimurkai ke atas mereka, dan golongan yang ketiga adalah golongan ad-dallin, golongan yang tersesat ke neraka. Jadi 3 golongan ini yang Allah rumuskan dalam Al-Fatihah yang kesemua manusia salah satu daripada 3 golongan ini. Tak ada golongan yang keempat. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir sama ada satu daripada 3 golongan ini. Jadi Allah perincikan mengenai 3 golongan ini sejurus selepas Al-Fatihah, iaitu bermula sahaja surah Al-Baqarah di dalam ayat 1 hingga ayat 20. Yang mana kita boleh tengok bahagian ayat 1 hingga ayat 20 Al-Baqarah ni kita boleh bahagi kepada 3 bahagian mengikut pembahagian ayat terakhir surah Al-Fatihah tadi. Iaitu bahagian pertama untuk bahagian Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang mendapat nikmat syurga. Allah jelaskan di dalam ayat 1 hingga ayat 5 Al-Baqarah yang kita telah tadabbur sebelum ni. Ayat 1 hingga ayat 5 Al-Baqarah, Allah bagi tahu siapa mereka ahli syurga, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah beritahu kepada kita mereka adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Pada ayat kedua Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi ahli syurga dalam Al-Fatihah adalah orang-orang bertakwa di dalam Al-Baqarah. Allazina an'amta 'alaihim dalam Al-Fatihah, mereka lah al-muttaqin di dalam Al-Baqarah. Kemudian golongan kedua pula yang di dalam Al-Fatihah iaitu golongan al-maghdubi 'alaihim, golongan yang dimurkai ke atas mereka. Siapa mereka golongan yang dimurkai? Golongan kedua ini Allah jelaskan pula di dalam ayat 6 dan 7 Al-Baqarah. Ayat 6 dan 7 Al-Baqarah kita akan tengok lanjutannya nanti, tetapi
Rumusannya Allah beritahu mereka yang dimurkai ini adalah golongan al-kafirin, iaitu golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini golongan kedua. Golongan yang dimurkai dalam Al-Fatihah, mereka lah golongan yang kufur di dalam Al-Baqarah. Golongan al-maghdubi alaihim dalam Al-Fatihah, mereka lah al-kafirin di dalam Al-Baqarah. Kemudian golongan yang ketiga pula, iaitu golongan ad-dallin. Golongan ad-dallin, golongan yang tersesat ke neraka lah. Tak ada orang tersesat ke syurga. Tersesat mana ke neraka. Golongan yang tersesat ini pula Allah perincikan dalam ayat 8 hingga ayat 20 Al-Baqarah, iaitu pembahasan yang panjang. Ayat 8 hingga ayat 20 Al-Baqarah, Allah beritahu mereka ad-dallin ini adalah golongan al-munafiqin. Orang yang tersesat itu adalah orang-orang munafik. Yang kita akan tengok penjelasannya nanti dalam ayat 8 hingga ayat 20 Al-Baqarah. Jadi untuk topik pertama Al-Baqarah ni, 3 golongan manusia dengan 3 nasib dan takdir yang berbeza. Kita boleh bahagikan 3, iaitu yang pertama ayat 1 hingga 5, ahli syurga al-muttaqin. Kemudian ayat 6-7 yang dimurkai al-kafirin, dan ayat 8 hingga 20 yang tersesat iaitu al-munafiqin. Jadi daripada 3 bahagian ni kita dah perincikan, bahaskan bahagian yang pertama, ahli syurga al-muttaqin, orang bertakwa, dalam ayat 1 hingga 5 Al-Baqarah. Jadi hari ini kita akan masuk pula pada golongan yang kedua. Pada golongan kedua, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai ataupun yang disebut sebagai al-kafirin, orang yang kufur, yang Allah jelaskan dalam ayat 6 dan 7 Al-Baqarah. Ayat 6 dan 7 Al-Baqarah ni, walaupun kita akan tengok nanti Allah cerita tentang al-kafirin, orang yang kufur. Mungkin kita rasa ayat ni macam tak ada kena-mengena dengan aku kot. Aku ni orang Islam, aku mesti termasuk dalam ayat 1 hingga 5 lah. Tentang al-muttaqin, ahli syurga, pasal aku ni orang Islam, orang beriman. Jadi ayat pasal orang kafir tak kena kat aku lah. Tapi sebenarnya, bila Allah cerita tentang al-kafirin, orang kafir, dalam Al-Baqarah, dan Allah suruh kita ambil pengajaran daripada ayat-ayat tentang orang kafir ni, maknanya kita, walaupun kita orang Islam, walaupun kita orang beriman, selagi kita hidup dan selagi kita belum mati, kita, siapa-siapa dari kita tetap ada risiko untuk terjatuh dalam kekufuran. Selagi dia hidup, sebelum menghembuskan nafas terakhir, mana-mana manusia, walaupun dia orang Islam, dia ada risiko untuk terjatuh dalam kekufuran. Sebab syaitan tak pernah putus asa. Hatta di saat-saat akhir, orang tu ketika nazak pun, walaupun dia masih orang Islam, ketika nak nazak, syaitan akan datang, tak akan putus asa. Syaitan akan datang dan akan pujuk dia. Syaitan akan bawakan air dan menyamar sebagai orang kesayangan dia, sebagai ibu bapa dia ke, sebagai anak dia ke, sebagai isteri dia ke, sebagai suami dia ke, dan akan pujuk dia supaya keluar daripada agama Islam. Kalau dah 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun dia jadi orang Islam, tiba-tiba saat akhir tu, ketika saat akhir tu dia tertipu dengan ajakan syaitan, lalu dia keluar daripada Islam, dia kufur pada saat akhir kehidupan dia. Ketika nak mati tu, dia kufur ketika itu, habis semua amalan dia. Jadi nak bagi tahu kita, walaupun kita orang Islam, kita tak sepatutnya rasa aman dan selesa. Aku ni orang Islam, tak apa, aku mesti masuk syurga. Tak semesti. Risiko nak terjatuh dalam kekufuran ada pada bila-bila masa sahaja, hatta di detik-detik terakhir kehidupan seorang manusia tu. Jadi sebab itu Allah bagi tahu. Allah turunkan juga ayat ini untuk kita umat Islam ambil pengajaran. Supaya kita sentiasa berjaga-jaga, kita berusaha kekal sebagai al-muttaqin, orang bertakwa. Dan kita sentiasa berwaspada agar tidak terjatuh dalam kancah kekufuran al-kafirin. Jadi itu fungsi ayat 6 dan 7 Al-Baqarah ni. Kita baca dulu ayat 6 Al-Baqarah ni, dan kemudian kita tengok apa yang Allah nak cerita dan tekankan dalam ayat ni, dan kemudian kita akan perincikan lebih lanjut. Okay, kita tengok dulu ayat 6 Al-Baqarah. Allah berfirman, innal ladzina kafaru
sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama sahaja ke atas mereka. Apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Ayat 6 ni, sebelum kita rincikan maksud lengkap daripada ayat ni, kita tengok. Ayat 6 ni nak cerita tentang golongan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Bila kita dengar tentang ungkapan dimurkai dalam Al-Fatihah, maghdubi alaihim dimurkai, kita mesti terbayang, berapa banyak agaknya dosa golongan ni dah buat sampai Allah murka ke atas mereka, humban ke dalam neraka. Kita terbayang golongan ni mesti banyak buat dosa lah sebab Allah murka. Tapi bila kita baca penjelasan dia dalam ayat 6 dan 7 Al-Baqarah, kita dapati berapa banyak dosa yang Allah senaraikan golongan ni dah buat. Allah cuma senaraikan satu dosa sahaja, iaitu dosa kekufuran. Kita terbayang mesti banyak dosa dia orang buat, mesti ada rasuah, mesti ada menipu, mesti ada main judi, mesti ada minum arak, mesti ada banyaklah senarai dosa sebab Allah murka mereka. Tapi bila kita baca penjelasan dalam ayat 6 dan 7 Al-Baqarah, Allah cuba sebut satu dosa, iaitu dosa kafaru, dosa kekufuran. Kita peliklah kot, satu dosa aja pun sampai nak Allah murka dan numban masuk neraka. Tu baru satu dosa. Kalau dua dosa, kalau kita berapa puluh tahun dah, berapa banyak dosa kita buat, macam mana agaknya. Jadi nak bagi tahu apa? Ayat 6 ni juga nak bagi tahu bahawasanya amalan seseorang itu, amalan baik pahala ataupun amalan buruk dosa, Allah tidak ukur, tidak pandang, tidak nilai dari segi sikit atau banyak. Allah tak pandang dari segi kuantitinya. Bukan bererti orang tu banyak buat baik, banyak buat pahala, dia masuk syurga. Ataupun orang tu banyak buat dosa, barulah dia akan masuk neraka. Bukan bererti orang tu pahala dia sikit, dia tak banyak amalan ibadah, dia tak akan masuk syurga. Yang ni sikit je amalan ibadah dia, masuk neraka lah, tak banyak mana. Ataupun bukan bererti orang tu dosa dia tak banyak, dia cuma buat satu dosa sahaja, ni mesti ahli syurga ni, dosa tak banyak. Tak semesti. Boleh jadi orang tu dosa dia satu je, tapi dia boleh jadi ahli neraka. Boleh jadi orang tu pahala dia tak banyak, dia buat amalan sikit-sikit aja. Mengaji pun seminggu sekali, sebulan sekali, 2-3 kali aja. Quran pun tak apa banyak mana, tapi boleh jadi ahli syurga. Sebab apa? Sebab amalan dan pahala tu, ataupun amalan baik pahala, amalan buruk dosa, Allah tidak ukur berdasarkan banyak sikit. Allah tengok dari segi kecil atau besar, ringan ataupun berat. Sebab apa? Kita tahu di hari akhirat nanti, di padang mahsyar, amalan manusia akan dinilai macam mana. Dekat hari akhirat nanti, amalan manusia, dosa dan pahala, Allah akan kira dengan kalkulator ke? Tak ada. Di hari akhirat, amalan manusia akan diletak di mana? Di atas al-mizan. Amalan manusia akan diletak di atas timbangan. Timbangan, maknanya ada neraca, belah kanan letak amalan baik dan belah kiri letak amalan yang buruk. Lalu akan ditimbang, bukan dikira. Dosa banyak mana, pahala banyak mana. Dosa lagi banyak masuk neraka, pahala lagi banyak masuk syurga. Tak, bukan macam tu. Boleh jadi dosa dia lagi banyak daripada pahala, tapi kalau pahala lagi berat, dia masuk syurga. Boleh jadi pahala dia lagi banyak daripada dosa, tapi dosa lagi berat, dia masuk neraka. Sebab amalan manusia dikira pada besar, kecil, ringan, berat, bukan dikira pada sedikit ataupun banyak. Boleh jadi orang tu dia sepanjang hidup dia ada buat satu aja kebaikan dan ada banyak buat dosa. Tapi kalau kebaikan dia buat tu sangat besar, sangat disukai oleh Allah, boleh jadi lebih berat daripada banyak-banyak dosa yang dia pernah buat. Boleh jadi orang tu dia banyak buat pahala kat dunia,
tapi dia pernah buat satu dosa yang sangat besar, dan dosa ni lagi berat daripada beribu pahala dia pernah buat, maka dia boleh dihumban ke neraka. Jadi sebab tu kita tengok contoh. Contoh paling senang kita nak tengok seperti Iblis. Iblis, Allah halau dia keluar daripada neraka sebab berapa banyak dosa dia pernah buat. Iblis tak ada makan rasuah. Iblis tak ada main judi. Iblis pun tak ada minum arak kot. Dia pun tahu minum arak ni habis rosakkan akal dia je. Habis Iblis buat apa? Apa dosa yang Iblis buat sampai dihumban keluar dari neraka? Iblis dihumban keluar dari syurga. Iblis buat satu dosa je, iaitu enggan sujud kepada Nabi Adam. Sebab satu dosa ni menyebabkan dia punya semua pahala lain terpadam, terhapus begitu sahaja. Iblis dah banyak beribadah berapa ribu tahun sebelum tu. Dia banyak beribadah, banyak buat pahala. Tapi banyak pahala tak menjanjikan syurga. Sebab dia punya satu dosa, sombong dia depan Allah. Satu dosa ni lebih berat daripada beribu pahala yang pernah dia buat, menyebabkan dia dihumban keluar daripada syurga dan dilaknat hingga akhirat dan dihumban ke dalam neraka. Jadi itu satu contoh yang kita ambil perhatian. Dosa pahala bukan tengok sikit ataupun banyak, tetapi Allah tengok pada berat ataupun ringan dan besar ataupun kecil. Boleh jadi dosa tu satu sahaja, tapi kalau besar dan berat boleh menghapuskan semua pahala yang dia pernah buat. Sama juga boleh jadi dia buat satu amalan kecil, satu amalan yang sedikit, pahala yang satu aja, tapi boleh menghapuskan semua dosa yang banyak. Jadi kita tengok di sini, bila Allah cerita tentang orang yang dimurkai di sini, Allah sebut apa dosa mereka? Satu dosa sahaja, iaitu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa ni satu sahaja, tapi sebab dosa kekufuran ni Allah sangat benci, maka menyebabkan kalau dia ada buat banyak amalan lain pun, pahala lain pun, semua pahala dia terhapus begitu sahaja sebab dosa kekufuran ini satu je dah melayakkan dia dihumban ke dalam api neraka. Jadi itu yang pertama sekali kita ambil perhatian. Jangan kita rasa aku ni dah banyak amalan kot masuk syurga lah. Aku ni tak banyak buat jahat kot, sikit-sikit aja, sehari 2-3 kali je aku buat benda jahat, mesti tak masuk neraka lah. Tidak, belum tentu lagi. Okay, jadi itu yang pertama sekali. Yang kedua, kita tengok bila Allah bagi tahu dalam ayat ni, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama sahaja ke atas mereka. Apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak beriman. Sekali pandang ayat ni, kita nampak macam ayat ni nak cakap orang kafir ni, kalau kita dakwah pada dia ataupun kita tak dakwah pada dia, ada manfaat ke tak ada manfaat? Ayat ni sekali pandang kita tengok ayat ni nak suruh kita berdakwah kepada orang kafir ke nak suruh kita tak payah dakwah pada orang kafir? Ayat ni nampak macam kita tak payah dakwah kat orang kafir lah. Sebab apa? Ayat ni Allah kata, mafhum dia, kamu beri peringatan kau, kamu tak beri peringatan ke, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Oh, maknanya orang kafir ni tak akan beriman sampai bila-bila lah. Sebab Allah kata sama je, dakwah tak dakwah tak akan beriman. Okay, tapi masalahnya kita tengok, zaman Nabi SAW, Nabi ada tak dakwah pada orang kafir? Ada. Dan bila Nabi dakwah pada orang kafir, ada tak orang kafir yang beriman? Ada. Ayat 6 dikata, orang kafir ni dakwah ke tak dakwah kau, sama je tak akan beriman. Macam mana bila Nabi dakwah, ada orang beriman? Jangan kata zaman Nabi, zaman kita pun. Zaman kita pun, ada orang kafir ke tak ada? Ada. Okey, bila kita dakwah pada orang kafir, ada tak orang kafir zaman kita ni masuk Islam? Ada, ramai aja. Macam mana dia orang boleh masuk Islam? Ayat ni kata, orang kafir sama sahaja. Kamu dakwah mereka, kamu tak dakwah mereka, mereka tidak akan beriman. Macam mana pula ada orang kafir kita dakwah boleh masuk Islam, boleh beriman? Dia, ayat 6 ni kita kena faham konteks dia. Kita kena faham konteks dan cerita asal dia. Cerita di sebalik ayat ni. Okey, ayat ni dia ada cerita dia sebenarnya. Dia ada pelbagai riwayat lah, kita ambil salah satu sahaja. Ayat ni dia ada cerita dia, iaitu ketika zaman Nabi SAW, ketika mana Nabi berdakwah kepada
orang kafir di Mekah dan juga di Madinah. Ada orang kafir yang dia dengar dakwah Nabi dan dia dengar ayat-ayat Quran, dia pun masuk Islam. Tapi ada juga orang kafir yang dia dengar dakwah Nabi, dia dah tahu kebenaran. Dia dah yakin memang betul Nabi ni utusan Allah, memang betul Quran ni wahyu Allah, dia dah tahu. Dia nak masuk Islam, tiba-tiba dia teringat, kejap, aku ni banyak benda aku nak kena fikir balik. Kalau aku masuk Islam, nanti banyak kepentingan dunia aku kena lepaskan. Ni arak dah tak boleh minum. Nanti pusat-pusat perjudian kena tutup. Tempat-tempat rumah pelacuran pun dah tak boleh buka lepas ni. Jadi dia tak masuk Islam bukan sebab dia tak tahu kebenaran. Dia dah tahu kebenaran, dia dah nampak kebenaran, tapi sebab ada kepentingan dunia, dia tak boleh lepaskan, jadi dia tak nak masuk Islam. Antara lain juga seperti Abu Jahal. Abu Jahal ni ada cerita dia. Abu Jahal, kita tahu Abu Jahal antara orang yang paling kuat menentang agama Islam. Sehingga Nabi gelarkan Abu Jahal ni sebagai Fir'aun umat akhir zaman. Fir'aun kita tahu tahap teruk dan dahsyatnya Fir'aun ni. Nabi kata akhir zaman pun ada Fir'aun. Siapa dia? Abu Jahal. Abu Jahal tu Fir'aun umat terakhir ni. Jadi Abu Jahal, satu hari kawan dia tanya pada dia. Kawan dia tarik dia, bawa dia ke satu tempat yang tak ada orang lain. Supaya perbualan tu antara mereka berdua je. Lalu kawan dia tanya pada Abu Jahal. Dia tanya, Abu Jahal, aku nak tanya kau satu soalan. Kau jawab jujur dengan aku. Abu Jahal kata, apa benda? Tanyalah. Kawan tu kata, aku nak tanya kau dengan jujur kau jawab. Sebenarnya kau ni, kau betul-betul tak yakin lagi kau Muhammad itu utusan Allah? Dia tak cakap Nabi lah, Abu Jahal tak beriman. Jadi dia tanya, Abu Jahal, kau ni betul-betul masih tak yakin lagi ke Muhammad itu utusan Allah? Sebab aku tengok kau ni duk perang dia, musuhi dia, lawan dia, nak bunuh dia, macam-macam lah. Jadi Abu Jahal, dia dengar soalan tu, dia pandanglah kanan kiri, dia tengok tak ada orang. Lepas tu dia jawab, dia kata kepada kawan dia tu, dia kata, Abu Jahal kata ni, dia kata sebenarnya aku memang tahu lama dah dia tu utusan Allah. Aku tahu lama dah Quran tu memang wahyu daripada Allah. So kawan tu terkejut. Kau dah tahu lama, kau dah yakin, dah tu kenapa kau tak beriman? Kalau tak nak beriman pun, tak apalah, katakan kau ada dendam peribadi dengan dia ke apa, dengki ke apa. Kalau tak nak beriman pun, at least paling kurang kenapa nak lawan dia, kenapa nak musuhi dia, kenapa nak perangi dia sampai sanggup bermuduhan apa semua. Lalu Abu Jahal terangkan, dia kata apa? Dia kata, aku memang dah tahu Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa aku tak nak beriman, kenapa aku tak nak iktiraf dia Nabi, kenapa aku tak nak ikut dia, kenapa aku tak nak masuk Islam? Abu Jahal kata, dia bagi tahu punca. Dia kata, sejak dahulu kala, kami Bani Makhzum dengan keluarga Nabi Bani Abdi Manaf, dia orang Arab kat Mekah ni, dia orang ni Quraisy lah, kita tahu kan. Dia orang ni keturunan Quraisy. Tapi keturunan Quraisy ni pun dia ada banyak pecahan-pecahan dia. Dia ada banyak keturunan kabilah dia. Dia macam Nabi, dia keturunan Quraisy tapi keluarga kabilah Bani Abdi Manaf. Yang Abu Jahal pula, dia Quraisy juga tapi daripada keluarga kabilah Bani Makhzum. Dia ada banyak Bani lah, ada Bani Adi, ada Bani macam-macam. Jadi Abu Jahal dia kata, dahulu masyarakat pandang kami berdua ni, dua kabilah besar kat Mekah ni. Kabilah Nabi iaitu kabilah Bani Abdi Manaf dengan kabilah Abu Jahal iaitu kabilah Bani Makhzum. Abu Jahal kata, setiap kali dia orang buat program, kita orang buat program juga. Kalau orang datang buat haji, keluarga Nabi akan bagi makan dekat orang buat haji. Kami pula, keluarga Abu Jahal, kami akan bagi minum pada orang buat haji. Jadi apa sahaja kebaikan dia orang buat, sumbang pada masyarakat, kami pun akan bagi sumbang pada masyarakat, benda sama juga. Sampai orang Mekah tengok keluarga Nabi dengan keluarga Abu Jahal ni dua-dua dah sama hebat. Dia orang tak tahu siapa yang lagi hebat. Abu Jahal kata apa? Sehingga kami berdua sudah ibarat dua ekor kuda yang hampir sampai ke garisan penamat.
Maknanya kami berlumba. Dia orang buat apa, kami buat. Kami buat apa kebaikan, dia orang pun buat. Sampai kami dah seperti 2 ekor kuda yang dah seri sampai ke garisan penamat, mana orang tengok kami ni sama hebat. Tak ada siapa yang menang. Dua-dua seri, dua-dua dapat nombor 1. Abu Jahal kata, kami dah sama hebat. Tiba-tiba satu hari, mereka kata, mereka maknanya keluarga Nabi, mereka kata, minna Nabi. Mereka kata, kami lebih hebat daripada kamu. Kenapa? Kerana kami ada Nabi yang Allah lantik yang dapat wahyu. Korang keluarga Bani Makhzum, keluarga Abu Jahal ada Nabi ke? Tak ada, so korang tak hebat mana lah. Jadi Abu Jahal kata, diorang dah dipandang tinggi oleh masyarakat sebab diorang ada Nabi. Kami nak cari Nabi kat mana? Kami nak lantik Nabi kami sendiri, macam mana? Jadi Abu Jahal kata, demi Allah, aku takkan beriman dengan Nabi mereka sampailah kalau Allah pilih Nabi lain dari kalangan kami juga. Kami pun nak ada Nabi kami sendiri supaya nampak sama hebat dengan mereka. Jadi nampak tak, Abu Jahal dekat sini, dia tak beriman sebab dia tak nampak kebenaran dia. Sebab dia keliru ke, orang cakap Islam macam tu, macam ni, dia pening kepala. Dia belum habis kaji. Bukan. Abu Jahal dia dah tahu dah Nabi itu utusan Allah, tapi dia tak nak beriman. Orang yang kafir macam ini, orang kafir yang dah tahu kebenaran tapi enggan beriman sebab dengki ke, sebab iri hati ke, cemburu ke, sebab kepentingan lain ke, orang kafir macam ni yang Allah maksudkan dalam ayat 6 Al-Baqarah, yang buang masa sahaja dakwah pada dia, dia takkan beriman. Sebab tu Allah kata dekat ayat 6 Al-Baqarah ni, apa? Sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama sahaja engkau beri amaran pada mereka, tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak beriman. Ni bukan merujuk kepada semua orang kafir secara umum, tak. Ayat ini ditujukan kepada orang kafir yang macam mana? Orang kafir tertentu yang dah tahu kebenaran, yang tak nak beriman. Bukan ditujukan kepada semua orang kafir. Sebab ada orang kafir yang dia tak beriman sebab dia tak tahu kebenaran. Tapi bila orang cerita dekat dia, Islam sebenarnya macam ni, tidak seperti yang media bagi tahu. Al-Quran sebenarnya macam ni, buka Quran, kita hadiahkan dia Quran, ada terjemahan bahasa dia, apa semua, dia baca, dia faham, dia terbuka hati dia, lalu akhirnya dia memeluk agama Islam dan beriman. Jadi ayat 6 ni hanya ditujukan kepada orang kafir tertentu yang dah tahu kebenaran tetapi enggan beriman sebab ada kepentingan-kepentingan tersendiri. Jadi itu kita kena faham dulu konteks ayat 6 Al-Baqarah ni, orang kafir macam mana, bukan semua orang kafir. Okey, itu yang kedua. Satu lagi perkara yang kita kena faham juga dekat sini sebenarnya, iaitu maksud kekufuran tu sebenarnya apa? Sebab kekufuran atau kafaru atau kafir, kita terjemah bahasa Melayu tak? Kita tak terjemah bahasa Melayu, kita baca innal ladzina kafaru. Kafaru tu kita terjemah apa? Orang kafir. Atau orang yang kufur atau kekufuran. Kita dah terjemah bahasa Melayu belum lagi. Kita tak terjemah bahasa Melayu. Jadi apa makna sebenarnya? Kekufuran ni apa benda? Orang kafir tu apa benda? Orang yang macam mana sebenarnya? Ni kita kena kaji sikit dari segi bahasa Arab Al-Quran dia. Sebab kita tak terjemah bahasa Melayu. Okey. Kita tengok kafaru atau kufur ni, asal makna dia menutup. Kufur asal makna dia menutup. Contoh kita ada tingkap, kita tutup tingkap, tu dipanggil kafaru atau kufur. Aku kufur tingkap. Bukan mana aku ni kafir terhadap tingkap, tak. Maknanya aku tutup tingkap. Kita ada langsir, kita tutup langsir, dipanggil aku kafir langsir tu. Aku kufur langsir tu. Mana aku tutup langsir. Okey, jadi kufur ni asal makna dia menutup. Okey, kenapa orang kafir ni yang tak nak beriman ni, yang degil ni, kenapa dipanggil sebagai orang kafir yang asal makna dia orang yang menutup? Kenapa? Ni kita kena fahami betul-betul. Dia orang kafir tu dipanggil sebagai orang kafir, orang yang menutup, sebab dia telah menutup hati dia daripada menerima kebenaran. Dia telah menutup hati dia daripada menerima kebenaran, dan dia telah menutup telinga dia daripada menerima dakwah dan nasihat. Sebab tu dia dipanggil sebagai orang kafir. Kalau dia masih terbuka hati untuk memeluk agama Islam,
masih buka pendengaran dia untuk dengar nasihat dan dakwah, dia ada peluang untuk beriman. Tapi bila orang nak dakwah dia tak nak terima langsung, hati dia tertutup. Dan orang nak nasihat dia tak nak dengar langsung, dia tutup pendengaran dia, telinga dia. Ni lah dinamakan sebagai orang kafaru, orang yang menutup hati dan telinga, yang takkan beriman sampai bila-bila. Kita tengok ayat 6 ni, Allah bagi tahu tentang sikap. Sikap orang kafir itu adalah orang yang menutup hati daripada menerima hidayah dan menutup telinga daripada menerima dakwah. Okey, bila kita faham kafir ni maksudnya tutup hati daripada hidayah dan tutup telinga daripada terima nasihat, kita tengok orang Islam ada tak jenis yang tutup hati daripada terima hidayah dan tutup telinga daripada dengar nasihat? Ada tak orang Islam barang ni macam ni? Ada. Cuma orang Islam dia pakai alasan, dia kata apa? Bila dia tak nak tutup aurat, kita cakap tutuplah aurat. Dia kata bukan saya tak nak tutup aurat, tapi saya belum dapat hidayah. Jomlah solat. Saya bukan tak nak solat, tapi saya belum dapat hidayah. Nanti Tuhan bagi hidayah, saya solat lah. Janganlah makan rasuah. Saya bukan tak nak makan rasuah, tapi saya belum dapat hidayah. Nanti saya dapat hidayah, saya tak adalah makan rasuah. Dia hidayah ni Allah dah bagi kat semua orang. Sebenarnya hidayah ni Allah dah bagi dekat semua orang. Cuma orang tu sama ada dia nak buka hati dia terima hidayah, ataupun dia tutup hati dia tak nak terima hidayah. Orang yang dia buka hati dia, hidayah akan masuk dalam diri dia, lalu dia akan jadi orang yang taat kepada Allah. Orang yang tutup hati dia, hidayah nak masuk, lalu dia tutup hati dia, dia takkan jadi orang yang taat kepada Allah. Jadi itu pilihan dia sendiri sebenarnya. Jadi bila kita tahu orang kafir ni sebenarnya orang yang tutup hati daripada terima hidayah, tutup telinga daripada dengar nasihat, bererti apa? Orang Islam pun ada risiko untuk terjatuh dalam kekufuran. Sebab bukan syarat kekufuran ni mesti dia sembah berhala baru jadi orang kafir. Tak. Dia boleh ada penyakit kekufuran kalau dia tutup hati daripada terima hidayah dan tutup telinga daripada dengar nasihat. Tu nak bagi tahu orang Islam pun ada risiko boleh terjatuh dalam kekufuran. Sebab tu kita tengok ayat 6 ni Allah cerita tentang sikap sebenarnya. Kalau orang tu dia tak nak beriman sebab kedegilan dan kekufuran dia tutup hati daripada hidayah, dia tak akan beriman dan dia boleh dihumban ke dalam api neraka. Dan lagi bahaya orang Islam yang nama sahaja Islam tapi tak nak amalkan Islam tu sendiri sebab dah tutup hati dia dan tutup telinga dia, dia pun boleh terjatuh dalam kekufuran juga dan boleh dihumban ke dalam neraka. Sebab tu orang Islam semua mesti masuk syurga ke? Tak semesti. Ada orang Islam yang akan masuk neraka juga. Sebab apa? Sebab penyakit kekufuran ni boleh jangkit siapa-siapa sahaja. Tak kira orang non-Muslim atau orang Muslim, kekufuran ni boleh berjangkit pada sesiapa sahaja. Tu ayat 6 Al-Baqarah Allah cerita tentang sikap. Tak kira nama dia orang Islam ke, nama dia orang kafir ke, nama dia orang apa ke, kalau sikap dia menutup hati dan menutup telinga, dia boleh terjatuh dalam kekufuran juga. Ayat 6 ni tentang sikap. Bukan tentang gelaran dia orang yang macam mana. Okey, nampak tu ayat 6. Ayat 6 Allah cerita tentang sikap. Sikap macam mana yang dinamakan sebagai orang kafir tu. Ayat 7 pula Allah akan cerita tentang balasan. Tentang balasan yang akan menimpa orang yang kufur ni. Allah akan bahagi kepada dua ayat 7 ni. Balasan dunia dengan balasan akhirat. Cuma sebelum kita masuk pada ayat 7 ni, tentang balasan orang yang tutup hati dia daripada hidayah dan tutup telinga dia daripada dengar nasihat. Kot siapa-siapa ada soalan ke ataupun ada kemusykilan tentang yang kita cerita dalam ayat 6 Al-Baqarah tadi, sebelum kita masuk pada ayat 7 tentang balasan yang menimpa golongan yang kufur di dunia dan juga di akhirat. Kot ada siapa-siapa ada soalan sebelum kita lanjutkan? Kalau ada soalan boleh tanya je. Ya, silakan. Kita ada dikatakan bahawa orang Islam ni macam mana jahat sekalipun akhirnya masuk syurga. Kita macam mana kita nak kaitkan dengan ni? Ustaz cakap tadi. Walaupun dia Islam. Ya, betul. Betul. Ni pun satu persoalan yang selalu ditanya.
Bila kata orang Islam pun boleh terjatuh dalam kekufuran, tetapi selagi dia orang Islam, dia mesti akan masuk syurga. Okey. Dia kekufuran ni, dia ada darjat-darjat dia. Kekufuran ni ada tahap-tahap, ada level-level dia. Ada kekufuran yang besar dan ada kekufuran yang kecil. Dipanggil kufrun akbar, kufur yang besar, dan ada kufrun asghar, kufur yang kecil. Kalau dia ada level lah, secara umum kita bahagikan kepada 2 tahap aja, 2 level. Ni secara umum. Kalau kufrun akbar, kufur yang besar, ni akan membuatkan orang tu masuk neraka selama-lamanya. Kufur yang besar iaitu orang tu tak mengaku langsung Allah sebagai Tuhan, orang tu tak beriman langsung dengan hari akhirat, orang tu tak iktiraf langsung Nabi SAW. Ni kekufuran yang paling besar. Dia akan masuk neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu kufur yang besar. Adapun kufrun asghar, kufur yang kecil. Kufur yang kecil ni orang Islam pun boleh kena juga. Walaupun dia orang Islam, tetapi kalau dia mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi tak nak dengar cakap Allah. Dia beriman bahawasanya Al-Quran itu adalah wahyu, tapi tak nak ngaji Quran, tak nak belajar Al-Quran, dan tak nak amalkan isi kandungan Al-Quran, dan tak nak ikut syariat Al-Quran. Dia orang Islam, tetapi dia ada terkena simptom-simptom kekufuran. Dia tak kufur 100%. Seperti kufur yang tahap paling tinggi tadi. Dia ada simptom-simptom. Sikit-sikit penyakit kekufuran. Dia ada kekufuran yang kecil pada diri dia. Jadi bila ada kekufuran sikit pada diri dia, dia berisiko masuk neraka, walaupun di hujung-hujung nanti dia akan masuk syurga semula. Jadi bukan kata bila kata kufur, dia automatik masuk neraka selama-lamanya, tak. Sebab kufur tu ada 2 darjat. Kufur yang besar maknanya langsung tak beriman dengan Allah, langsung tak mengaku Allah sebagai Tuhan. Yang ni masuk neraka dan kekal dalam neraka selamanya. Tapi itu bukan bererti, kalau aku orang Islam, aku selamatlah, aku masuk syurga terus. Tak. Orang Islam kalau dia ada penyakit kekufuran, dia masih berisiko masuk neraka. Walaupun di hujung-hujung nanti dia boleh masuk syurga juga. Tapi walaupun dia kata, tak apalah, masuk neraka pun nanti masuk syurga juga. Jangan seronok sangat. Walaupun akan masuk syurga, tapi sanggup kau duduk neraka walaupun sementara. Jangan kata neraka kat dunia. Test dengan api dunia lah. Agak-agak kalau katakan dekat dunia, depan kita nak masuk bilik aircon kat depan sana. Ada bilik aircon. Ada bilik meeting aircon. Orang tu kata kalau awak nak masuk bilik aircon tu, awak kena singgah kejap, duduk dekat dalam api ni 1 minit aja. Nak masuk bilik aircon tu boleh, tapi awak kena duduk kejap, duduk dalam api ni 1 minit aja. Lepas tu masuklah bilik aircon tu. Adakah kita akan kata, tak apalah, duduklah kejap dalam api ni 1 minit aja, nanti lalah aku masuk juga bilik aircon tu. Ada kita berani cakap macam tu? Tak ada. Kita tak akan berani. Jangan kata duduk 1 minit dekat api tu, 1 saat pun kita tak berani duduk dalam api tu. Api dunia pun kita tak berani duduk walau 1 minit, apalagi api neraka yang 1 hari dalam neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau api dunia pun orang tu tak sanggup duduk walau 1 minit, apalagi api neraka. Jadi orang Islam yang betul-betul beriman, dia akan berusaha jauhkan diri daripada penyakit kekufuran walau sekecil apa pun. Sebab kalau ada kekufuran, dia berisiko masuk neraka walaupun sekejap. Dan duduk neraka dalam sekejap, tak ada siapa boleh tahan, sebab api dunia pun tak ada siapa boleh tahan walau sekejap. Jadi itu sebagai penjelasan atau penjawapan bagi soalan tadi. Kekufuran tu ada 2 darjat ataupun 2 tahap. Sama ada kekufuran yang menyebabkan kekal dalam neraka selamanya, ataupun kekufuran yang membuatkan orang tu duduk dalam neraka sementara, tapi itu pun dah terlalu teruk azab dia. Sebab kita bayangkan azab neraka yang paling ringan ni, Nabi ada cerita dalam hadis sahih Muslim. Nabi cerita azab neraka yang paling ringan ni macam mana. Dalam hadis Nabi bagi tahu, ahli neraka yang paling ringan azab dia adalah orang yang dia tak masuk neraka. Dia tak masuk neraka. Cuma dipakaikan kepada dia selipar yang dibuat daripada neraka.
Dia tak masuk neraka. Maknanya kepala dia tak masuk neraka, tangan dia tak masuk neraka, badan dia tak masuk neraka. Anggota badan lain semua tak kena sentuh api neraka. Dia duduk luar je. Tak masuk pun dalam neraka tu. Cuma azab dia apa? Dia kena pakai selipar dekat kaki je. Bukan semua kaki, kat tapak kaki je. Dia dipakaikan selipar daripada neraka. Tapi Nabi kata apa? Hanya pakai selipar dari neraka, dia punya panas dia dan menggelegak dia sampai ke otak dia. Neraka tu dekat kaki je. Bukan api semua pun, selipar je. Selipar dibuat daripada neraka. Pakai dekat tapak kaki, menggelegak sampai ke otak. Dia punya panas dia. Dan bila dia kena azab tu, Nabi kata apa? Dia rasa, dia punya terseksa, dia rasa dialah orang yang paling teruk azab, tak ada orang paling teruk azab pada dia. Padahal sebenarnya dia orang yang paling ringan azab. Bayangkan tu orang paling ringan azab dalam neraka, tak masuk neraka pun, pakai selipar neraka aja. Azab dah teruk macam tu, macam mana kalau orang yang masuk neraka terus? Lagi tak terbayang macam mana teruknya duduk dalam neraka tu. Jadi itu sebagai jawapan kepada soalan tadi. Okey, ada soalan lain sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya. Kalau dia yang kufur ni, dia dah bertaubat nasuha, macam mana? Kalau taubat dia kalau dah tak... kalau dah bertaubat, tu kira dia selamat lah. Kalau bertaubat, Allah akan terima taubat dia. Cuma kita akan tengok nanti, ayat 7 nanti akan jelaskan bahaya penyakit kufur ni iaitu dia ada risiko terhalang daripada taubat. Kalau dia kufur, lepas tu dia bertaubat, selamatlah. Tapi apakah ada jaminan yang dia akan bertaubat? Sebab ada orang, dia kufur, dia kata tak apalah. Nanti ujung-ujung ajal nanti sebelum aku mati, nanti aku bertaubat lah. Betul ke ada jaminan dia sempat bertaubat? Sebab nanti kita akan tengok dalam ayat 7, nanti Allah bagi tahu orang yang kufur ni, dia ada risiko terkunci hati dia dan dia tak akan bertaubat. Jadi bila dia tak bertaubat, maka dia takkan sempat untuk beriman dan kembali ke jalan Allah, lalu boleh mati dalam kekufuran dan masuk neraka. Kalau dia sempat bertaubat, Alhamdulillah. Tapi macam mana kalau dia tak sempat bertaubat? Tu yang bahayanya. Tu kita akan tengok Allah perincikan nanti lagi dalam ayat 7 Al-Baqarah lepas ni. Okay. Ada apa-apa soalan lagi? Okey, kalau tak ada soalan, kita lanjutkan tadabbur ayat 7, boleh? Okey, jadi kita tengok ayat 7 Al-Baqarah. Ayat 7 ni Allah nak bagi tahu tentang balasan buruk yang akan menimpa orang yang kufur, iaitu orang yang tutup hati dia dan tutup telinga dia, tutup hati daripada hidayah dan tutup telinga daripada nasihat. Allah berfirman ayat 7 Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Mafhumnya, Allah memeterai ataupun Allah kunci ke atas hati-hati mereka dan pendengaran mereka. Dan pada penglihatan mereka pula ada tutupan dan bagi mereka azab siksaan yang besar. Okay, ayat ni kita bahagi kepada dua bahagian. Iaitu bahagian pertama cerita tentang azab dunia dan bahagian kedua cerita tentang azab akhirat. Ada dua jenis azab, azab dunia dan azab akhirat, ataupun balasan dunia dengan balasan akhirat. Balasan dunia daripada firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Sampai sini. Sampai sini Allah cerita tentang balasan dunia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ini tentang balasan dunia. Kemudian balasan akhirat pula pada firman Allah, walahum azabun azim. Jadi kita bahagi dulu. Mana bahagian balasan dunia, mana bahagian balasan akhirat dalam ayat 7 ni. Okay, kita tengok yang bahagian balasan dunia, apa maksud dia? Allah berfirman yang mafhumnya, cerita tentang balasan dunia ni, Allah kunci ke atas hati mereka dan ke atas pendengaran mereka. Dan pada penglihatan mereka pula ada tutupan. Makna dia apa? Maknanya orang tu bila dia kufur, maknanya bila dia Allah nasihat dia dan Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan hidayah kepada dia, dia tutup hati dia
dia tak nak beriman. Orang yang kalau dia tutup hati, dia yang tutup hati dia boleh buka balik tak hati dia kalau dia nak? Dia boleh lah. Macam kita lah. Kalau kita tutup pintu, lepas tu kita nak buka balik, boleh ke tak boleh? Boleh lah. Sebab kita tutup, lepas tu kita buka lah balik. Kita yang tutup, kita boleh buka. Tapi macam mana kalau kita tutup pintu? Tiba-tiba orang kunci pintu tu. Kita boleh buka balik tak? Tak boleh. Kalau kita tutup, tapi tak kunci lagi, kita boleh buka. Tapi kalau kita tutup pintu, lepas tu orang kunci pintu, dah terkunci, kita tak boleh buka dah. Kalau dah terkunci, tak boleh buka. Kalau baru tutup, belum kunci, boleh buka lagi. Okay, sama juga, orang yang kalau dia tutup hati dia tutup, dia baru tutup. Dia nak buka semula hati dia, boleh ke tak boleh? Boleh. Dia tutup hati dia, aku tak nak ikut Quran lah. Satu hari dia rasa nak bertaubat. Aku rasa aku ni menyesal lah. Aku dah insaf lah, aku nak bertaubat lah. Aku nak buka semula hati aku untuk terima hidayah Allah. Aku nak salat, aku nak tutup aurat, aku nak mengaji Quran, aku nak itu, nak ini. Hari tu dia tutup hati, dia buka semula hati dia, boleh, selamat dia. Tapi bahayanya, macam mana kalau dia tutup hati dia? Orang suruh ngaji Quran, orang suruh belajar, orang suruh salat, orang suruh itu ini, dia tutup hati, tak nak terima hidayah. Tiba-tiba Allah kunci hati dia. Bila Allah kunci hati dia, sampai bila-bila dia tak mampu buka semula hati dia untuk kembali ke jalan Allah untuk bertaubat. Itu bahayanya. Itu kita kait dengan soalan tadi. Kita kata, kalau orang tu dia kufur, tapi kalau dia bertaubat, dia boleh masuk syurga ke? Kalau bertaubat, dia boleh masuk syurga. Tapi bahayanya, takut-takut, dia dah tutup hati, tiba-tiba Allah khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hati dia, dia tak dapat bertaubat sampai bila-bila. Sebab hati dah terkunci. Dia nak buka hati macam mana? Tak akan boleh terbuka. Dan tak akan boleh bertaubat. Lalu menyebabkan dia tak dapat bertaubat sebab hati dah terkunci, lalu dia akan mati dalam kekufuran itu dan dia akan dihumban ke neraka, wal'iyazubillah. Jadi itu balasan dekat dunia lagi. Balasan kat dunia, orang yang tutup hati, dia ada risiko dikunci hatinya. Ini sangat-sangat bahaya. Sebab apa? Sebab apa Allah hukum dia di dunia dengan kunci hati? Sebab orang yang tutup hati ni, dia ada simptom-simptom penyakit macam iblis juga. Iblis, dia apa masalah iblis? Dia sombong dengan Tuhan. Tuhan suruh sujud kepada Adam, dia tak nak sujud sebab dia sombong. Jadi orang yang Allah turunkan Quran, dia tutup hati, aku tak nak terima Quran. Ni simptom orang ada penyakit apa ni? Penyakit sombong. Tuhan bagi hidayah kepada dia, dia sombong. Aku tak nak baca Quran, aku tak nak salat. Tuhan suruh buat itu, aku tak nak. Bila dia ada sombong dengan Tuhan, Tuhan sombong balik dengan dia. Kau tutup hati kau, aku kunci hati kau terus. Jadi itu bahaya. Bila dia tutup hati, Allah kunci hati dia. Itu balasan dekat dunia. Bukan kunci hati sahaja. Orang nasihat dia hari tu, dia tutup telinga. Orang cakap, Mat, jangan ngaji Quran. Cakap pasal Quran. Aku tak nak dengar lah. Tukar topik lain. Dia tutup telinga dia daripada dengar nasihat. Dia berisiko dapat balasan dikunci telinga dia sampai bila-bila. Kalau orang yang baru tutup telinga, orang nasihat tak nak dengar. Tiba-tiba dia rasa menyesal. Tiba-tiba dia rasa nak bertaubat. Tiba-tiba dia nak insaf. Dia datang balik jumpa ustaz dia ke, ustazah dia ke, dia jumpa balik kawan-kawan dia ke, dia cakap, hari tu kau cakap apa? Kau nasihat aku, cakap sekali lagi boleh tak? Aku rasa nak bertaubat lah. Dia baru tutup telinga. Bila dia buka semula telinga dia dengar nasihat, dia boleh bertaubat. Tapi bahayanya, takut-takut, bila orang nasihat dia tutup telinga, tak nak dengar, sampai satu tahap Allah kunci telinga dia, sampai bila-bila pun dia tak boleh dengar nasihat orang. Dan dia tak akan boleh bertaubat. Jadi itu bahayanya. Jadi penyakit kufur ni sangat-sangat bahaya sebenarnya. Hatta pada orang Islam sendiri. Kalau orang yang ada simptom penyakit kufur, iaitu suka tutup hati daripada hidayah dan tutup telinga daripada dengar nasihat, kena hati-hati. Jangan rasa tak apalah, sekarang aku tutup hati, esok lusa aku buka lah. Hari ni aku tak nak dengar nasihat, nanti tahun depan aku dengarlah nasihat. Sekarang hati baru tutup, belum kunci. Mana tahu bila-bila masa sahaja Allah kunci hati, Allah kunci pendengaran, tak boleh dengar nasihat sampai bila-bila. Itu adalah satu hukuman yang sangat besar
yang menyebabkan orang tu tak terhalang daripada bertaubat selama-lamanya. Bila orang tu dia tutup hati, dia tak nak ikut hidayah Allah, dia tutup telinga, tak nak dengar nasihat Allah, Al-Quran pun tak nak dengar. Pasang Quran tutup telinga. Pasang lagu, pasang muzik, pasang benda-benda macam ni, terus nak dengar. Orang yang macam ni tutup hati dan tutup telinga, Allah kunci hati dan telinga dia, apa jadi dengan dia? Dia akan jadi orang yang setiap kali dia nampak benda baik, dia nampak orang solat, dia akan tak sedap hati. Dia kata apa dah solat buang masa je. Dia nampak orang bersedekah, bantu orang lain, dia akan kata apalah buang masa tolong orang lain. Kerja sendiri banyak tak siap lagi. Dia tengok orang bagi sumbangan, dia kata apalah penat-penat cari duit pergi bagi ke orang pula. Dia akan nampak benda yang baik sebagai buruk. Ni bila hati dah terkunci, pendengaran pun dah tersumbat, dia akan nampak benda baik sebagai buruk. Yang apalah tutup aurat ni, tak rimas ke pakai macam ni? Buka. Dia akan nampak benda baik sebagai buruk. Dan berlawanan pula, bila orang cakap, jangan main judi. Dia kata, kenapa judi tak boleh pula? Judi ni bukan ke menjana ekonomi. Jangan berzina. Ni kan hak kebebasan individu. Jom tutup aurat. Kenapa nak kena tutup aurat? Tutup aurat ni kan ketinggalan zaman. Dia akan nampak benda baik sebagai buruk, dia nampak benda buruk sebagai baik. Minum arak ni kan, benda biasalah, asalkan bukan tengah memandu, minumlah arak, apa salahnya? Dia nampak benda buruk sebagai benda baik, dan dia nampak benda baik sebagai buruk. Tu yang Allah kata apa? Wa ala absarihim rishawah. Pada penglihatan mereka ada tutupan, maknanya dia tak dapat beza benda baik buruk. Tu makna wa ala absarihim rishawah, dia jadi orang yang dah buta hati. Dia tak dapat bezakan mana baik dan mana buruk. Jadi ni balasan kat dunia dia. Balasan yang sangat bahaya. Balasan akhirat dia, Allah berfirman apa? Walahum azabun azim. Dan bagi mereka azab siksaan yang besar. Yang ni kat mana? Yang ni kat akhirat. Azab siksaan yang besar maknanya azab api neraka. Kita boleh ambil kaedah dalam Al-Quran biasanya bila kata je azabun azim. Bila kita jumpa dalam Quran ungkapan azabun azim, azab yang besar, biasanya dia akan merujuk kepada azab neraka akhirat. Sebab apa azab neraka tu digelar sebagai azab yang besar? Sebab tidak ada azab yang lagi besar daripada azab api neraka. Azab api neraka adalah azab yang paling besar, akan sampai satu tahap ahli neraka merayu pada Allah agar matikan mereka sahaja. Sebab mereka dah tak larat nak tanggung azab api neraka lagi. Mereka lebih rela mati daripada duduk di dalam neraka diseksa dengan azab yang dahsyat tu. Jadi itu bagaimana Allah cerita secara ringkas dahulu tentang balasan orang yang kufur. Ada dua bentuk balasan. Balasan dunia dengan dikunci hati dan pendengaran, membuatkan dia terhalang daripada taubat. Dan juga balasan akhirat, iaitu dihumban ke dalam api neraka yang paling besar azabnya. Jadi itu kita tengok sikit ayat 7 dan kalau ada siapa-siapa ada soalan, kita boleh respon dulu pada ayat 6 dan 7 Al-Baqarah ni. Dia walaupun yang kita nak kongsikan hari ni tak banyak, 2 ayat aja, 6 dan 7. Tapi kita terpaksa fokus pada 2 ayat ni sahaja hari ni. Kita tak pergi jauh-jauh sebab 2 ayat ni kita kena faham betul-betul. Sebab ramai orang kurang jelas dengan perkataan-perkataan bahasa Al-Quran yang tak diterjemah maknanya. Contoh seperti kufur tadi. Kufur, orang kita faham kufur ni makna orang kafir je lah. Orang Islam kita tak ada kaitan dengan ayat 6-7 ni. Tak. Orang Islam pun tetap ada risiko terjatuh dalam kekufuran, dan bila boleh jatuh dalam kekufuran maka dia berisiko masuk neraka, tak kira selama-lamanya ke ataupun sekejap ke. Yang bahayanya masuk neraka sekejap mana pun tetap akan rasa sengsara dalam tu. Sebab tu ada dalam hadis berkaitan juga kita kongsikan. Dalam sebuah hadis Nabi ceritakan di hari akhirat nanti Allah nak tunjuk syurga tu hebat macam mana, neraka tu dahsyat macam mana. Allah panggil 2 orang dekat padang mahsyar nanti. Allah akan panggil 2 orang manusia nak tunjuk dekat semua makhluk kat padang mahsyar ni. Allah panggil 2 orang. Satu orang ni dia orang yang
baik, orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, tetapi dia adalah orang yang paling susah hidup kat dunia. Allah uji dia dengan dia orang paling susah hidup kat dunia. Tak ada satu kesusahan pun yang tak kena pada dia. Semua bentuk kesusahan kena pada dia. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dia ni orang yang paling susah pernah hidup kat dunia. Tapi dia orang beriman dan orang yang beramal saleh. Okey, ni satu orang. Satu orang lagi, kita kata dua orang tadi kan. Satu orang lagi pula, Allah panggil juga adalah orang yang dia tak beriman dan dia tak taat kepada Allah. Tapi dia adalah orang yang paling senang dan mewah hidup kat dunia. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, dia orang yang paling senang hidup kat dunia. Lagi seronok, lagi mewah daripada Fir'aun lagi. Lagi kaya daripada Qarun. Dia orang yang paling kaya kat dunia, paling senang, paling seronok, paling mewah hidup kat dunia. Cuma dia tak beriman dan dia kufur, tak taat kepada Allah. Okey, lalu Allah buat apa? Agak-agaknya kalau kita tanya pada orang yang beriman tu, sebelum dia dipanggil, kita tanya pada orang beriman tu, kau dulu boleh cerita tak pengalaman hidup kat dunia? Kesusahan apa yang pernah kena kat kau? Dia akan cakap apa? Jangan tanya kesusahan apa yang pernah kena kat aku. Tanya kesusahan apa yang tak pernah kena kat aku. Aku boleh cerita satu persatu. Dia boleh cerita kat kita lah. Aku pernah kena ni, kena penyakit tu, kena timpa itu, macam semua benda dia boleh cerita kat kita. Semua kesusahan dia. Kalau kita tanya pula pada orang yang hidup senang kat dunia tadi tu, yang tak beriman tu, kita tanya pada dia, apa pengalaman kau hidup kat dunia? Seronok tak? Dia boleh cerita semua benda aku dah pernah rasa. Aku pernah makan ni, aku pernah rasa tu, aku pernah seronok ni, aku pernah melancong kat sana, melancong kat sini. Dia boleh cerita lah semua keseronokan dia. Okay, tapi Nabi cerita, bila Allah panggil dua orang ni, satu orang yang dia pernah ada pengalaman hidup paling teruk dekat dunia, dia boleh cerita macam-macam kesusahan dekat dunia. Dan satu orang lagi, dia ada pengalaman hidup paling seronok kat dunia. Kita tanya dia, dia boleh cerita macam-macam pengalaman dia seronok kat dunia. Allah panggil mereka. Lalu Allah buat apa? Allah celupkan orang beriman yang paling susah hidup kat dunia tadi, Allah celup dia sekali dalam syurga. Bukan kata masuk dalam syurga duduk 10 saat, tak. Allah celup, lepas tu keluar balik. Dan Allah panggil pula orang yang kufur tadi, yang hidup paling senang kat dunia, Allah celup dia sekali dalam neraka. Bukan kata duduk 2 saat dalam neraka. Tak sampai 1 saat pun agaknya. Celup, lepas tu keluar balik dari neraka. Dua-dua ni Allah buat macam tu. Orang beriman yang paling susah hidup tadi, Allah celup dia dalam syurga, keluar balik. Orang yang kufur, yang paling senang hidup kat dunia, Allah celup dia dalam neraka sesaat, tak sampai sesaat pun, celup sikit, lepas tu keluar balik. Bukan kata duduk lama, celup keluar balik. Lepas tu Allah tanya pada setiap diorang. Allah tanya pada orang beriman yang paling susah hidup kat dunia. Jadi Allah tanya, setelah Allah celup dia sesaat dalam syurga, Allah tanya pada dia, ni kau ni orang paling susah hidup kat dunia dulu kan? Betul. Cerita sikit apa kesusahan yang pernah kau dapat kat dunia. Cerita satu kesusahan pun tak apa. Dia kata apa? Demi Allah, aku tak ingat satu kesusahan pun. Aku lupa semua dah. Tadi sebelum dia dicelup, kalau kita tanya pada dia, kau pernah dapat susah apa? Dia akan kata, tak ada satu kesusahan pun, melainkan semua aku dah rasa kat dunia. Tapi bila dia dicelup sesaat je dalam syurga, menyebabkan dia terus lupa. Aku pernah miskin aku lupa aku pernah miskin kat dunia. Aku pernah kena pukul dengan orang, ya ke? Aku tak ingat lah. Aku pernah kena penyakit tu, ya ke? Aku pun dah lupa lah. Sesaat celup dalam syurga membuatkan dia lupa segala-gala kesusahan dia pernah rasa kat dunia. Tu belum masuk neraka belum masuk syurga 10 saat. Baru sekejap celup dan keluar balik. Lupa segala kesusahan kat dunia, padahal dia orang paling susah kat dunia. Lalu Allah panggil pula tadi orang yang dicelup dalam neraka tadi. Orang yang kalau kita tanya pada dia sebelum tu, kau pernah rasa seronok apa kat dunia? Dia boleh cerita macam-macam keseronokan dia kat dunia. Tapi bila Allah celup dia dalam neraka, lepas tu keluar balik, Allah tanya pada dia, cuba cerita sikit apa kesenangan yang kau pernah rasa kat dunia. Dia kata apa? Demi Allah, aku tak ingat satu pun kesenangan yang aku pernah rasa kat dunia. Sebab nak kata dahsyatnya azab neraka tu, sesaat celup lepas tu keluar balik dari neraka pun menyebabkan dia lupa dah segala kesenangan dan keseronokan yang dia pernah rasa kat dunia. Satu kesenangan pun tanya dia tak ingat dah. Sesaat duduk dalam neraka menyebabkan dia hilang ingatan segala-gala yang dia pernah rasa kesenangan kat dunia dahulu. Jadi itu
Nak bagi tahu azab neraka ni bukan benda kecil-kecil. Allah namakan sebagai azabun azim. Azab yang sangat-sangat besar yang tak terbayang oleh akal. Jadi itu kita tengok yang Allah cerita dalam ayat 6 dan 7 Al-Baqarah. Jadi ni kita dah dekat pengakhiran ni. Saya serahkan kalau ada siapa-siapa yang ada nak tanya apa-apa soalan dan pertanyaan yang berkaitan dengan ayat 6 7 Al-Baqarah ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang Islam bunuh diri, dia akan masuk neraka kan? Ya. Orang Islam bunuh diri, Ya. dia akan masuk neraka, ataupun dia masuk neraka dia akan masuk ke syurga balik. Okey. Ni soalan yang kadang-kadang orang tanyalah. Kalau orang sebab kita tahu bunuh diri ni adalah dosa besar. Jadi kalau orang Islam tu dia mati sebab dia bunuh diri, kita tahulah kalau dosa besar membawa ke neraka. Jadi kalau orang bunuh diri, ikutkan asal dia akan masuk neraka lah. Kecuali kalau Allah ampunkan dia, tu cerita lain lah. Tapi ikut asal dia, kalau orang tu bunuh diri, dia akan masuk neraka. Cuma persoalannya, kalau orang Islam yang bunuh diri, dia masuk neraka selama-lamanya ke? Atau dia masuk neraka sampai satu tempoh dia akan keluar dan masuk syurga balik? Dia, kalau orang tu orang Islam, dia bunuh diri, dia telah lakukan satu dosa besar dan dia boleh masuk neraka dan dia sampai satu tempoh dia akan keluar semula dan akan masuk syurga. Dia melainkan satu keadaan sahaja. Satu keadaan sahaja kalau orang Islam tu bunuh diri lalu dia akan masuk neraka selama-lamanya. Ada satu keadaan. Satu keadaan sahaja yang ulama tafsir dan ulama hadis sebutkan, iaitu bila orang tu dia bunuh diri dan dia menganggap bunuh diri ini adalah bukan dosa. Dia menganggap bunuh diri ini adalah benda yang halal, yang tak salah pun. Bila orang nasihat dia, jangan bunuh diri. Dia kata, suka hati aku lah, aku nak bunuh diri. Tubuh aku ni hak aku. Roh aku ni hak milik aku. Kehidupan aku ni kehidupan aku. Aku nak hidup suka hati aku nak mati suka hati aku lah. Tuhan tak ada hak apa-apa nak tentukan hidup aku. Kalau dia anggap bunuh diri itu benda yang halal, hak dia sendiri. Bukan sebab dia terlalu sedih ke, bukan sebab dia tak dapat kawal perasaan lalu akhirnya dia terjun bangunan. Dia bunuh diri dalam keadaan dia rasa itu adalah hak dia mutlak. Allah tak boleh campur tangan. Dalam keadaan itu, dia telah ada penyakit kufur yang besar yang menyebabkan dia boleh masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Tapi kalau dia orang yang Islam yang bunuh diri tanpa dia menganggap benda tu halal, dia terlalu sedih ke, dia tak boleh kawal perasaan ke, dia boleh dihukum masuk neraka tetapi dia akan masuk syurga juga di akhir sampai satu saat nanti. Jadi itu berkaitan dengan orang Islam yang bunuh diri. Tapi dia ni kita kata asal dia lah, hukum asal dia. Bukan bererti kalau kita nampak ada orang bunuh diri, kita boleh kata okey ni dah masuk neraka dah sebab dia bunuh diri. Tak. Kita cakap hukum asal dia. Hukum asal dia, kalau orang bunuh diri, dia masuk neraka. Kalau dia orang Islam bunuh diri, dia masuk neraka, dia boleh keluar satu hari nanti, satu tempoh dan dia akan masuk syurga. Tu asal dia secara umum. Tapi adakah bererti setiap orang yang bunuh diri, kita cakap, Abu bunuh diri, yang ni masuk neraka dah. Mamat bunuh diri, okey yang tu pun masuk neraka. Tak, kita tak boleh buat macam tu. Sebab boleh jadi dia nak bunuh diri, lepas tu tiba-tiba sebelum dia mati, dia terjun bangunan, tiba-tiba sebelum nak jatuh tu, sebelum roh dia tercabut tu, tiba-tiba dia dapat kesedaran dan dia nak bertaubat, lalu dia mati, jatuh bangunan dia mati. Mana kita tahu kot-kot Allah terima taubat dia saat tu. Jadi kita tak boleh nak kata secara ni lah, orang ni ya ahli syurga, yang ni ahli neraka. Tak, kita cuma kata asal-asal dia macam mana. Kalau bunuh diri masuk neraka, jangan bunuh diri. Tapi kalau ada orang bunuh diri, kita tak boleh hukum. Cakap yang ni dah bunuh diri, jangan tanam dia dekat kubur orang Islam lah, yang ni masuk neraka dah. Tak, dia orang Islam, kalau dia bunuh diri, kita tetap salatkan dia, kita tetap tanam dia dalam perkuburan orang Islam, sebab boleh jadi dia telah diampunkan oleh Allah, kita tak tahu di saat akhir. Sebab pernah berlaku di zaman Nabi SAW pun pernah ada seorang lelaki ni, dia bunuh diri. Dia bunuh diri dengan cara dia lukakan tangan dia. Dengan pisau, dia lukakan tangan dia.
Sebab dia ada dia dalam satu peperangan yang dia tak tahan dengan luka-luka perang, lalu dia potong dia punya urat tangan dia dan kemudian dia mati. Dia bunuh dirilah. Lalu ada seorang sahabat lain pada satu hari bila dia tidur dia mimpi, dia jumpa kawan tu yang mati bunuh diri tu. Lalu dia tanya pada kawan tu, kau apa jadi? Tuhan buat apa dengan kau? Kena seksa dalam neraka ke apa? Sebab kau mati bunuh diri. Lalu dia kata, Allah telah ampunkan aku. Dia kata Allah telah ampunkan aku sebab sewaktu dia bunuh diri itu, lalu dia ada penyesalan tetapi tak sempat nak ubat balik tangan dia, lalu dia mati. Dan dia pernah ada banyak jasa-jasa terhadap agama Islam, perjuangan dan peperangan apa semua, dia ikut Nabi. Tetapi dia mati bunuh diri. Lalu Allah tanya, dalam mimpi tu dia tanya pada kawan tu, apa jadi dengan kau? Dia kata, Allah telah ampunkan aku. Aku tidak dihumban ke dalam neraka. Lepas tu kawan tu tengok, dalam mimpi tu dia tengok, orang tu punya tangan ada luka yang masih tak sembuh. Luka dia bunuh diri tu, hari tu dia mati bunuh diri, dia ada luka tangan dia. Dalam mimpi tu dia tengok luka tu masih ada. Lalu dia tanya, oh Allah dah ampunkan kau. Dan tu tangan kau tu kenapa? Kenapa masih luka lagi? Lalu orang tu jawab, orang tu kata, yang bunuh diri tu, dia kata, Allah beritahu kepada aku, apa yang engkau rosakkan sendiri kami takkan baiki. Maknanya kalau dia pergi perang, lalu dia kena tumbuk ke, dia kena pukul ke apa semua, luka-luka tu semua, bila dia mati, Allah sembuhkan balik luka dia untuk dia masuk syurga. Tapi bila ada luka yang dia sendiri sengaja lukakan diri dia, yang itu Allah tak sembuhkan sebab dia sendiri cari pasal. Jadi kawan tu dia bunuh diri sebab dia lukakan tangan dia, walaupun Allah dah ampunkan dia, tapi luka dia tetap ada walaupun dia masuk syurga. Sebab Allah kata, kami tidak baiki apa yang engkau rosakkan sendiri. Jadi itu nak bagi tahu orang yang bunuh diri tetap ada peluang untuk diampunkan dan dimasukkan syurga. Bukan kita nak galakkan orang bunuh diri, bunuh diri ramai-ramai, tak apa, masuk syurga. Tak, kita nak kata sebelum, kalau ada orang nak bunuh diri, kita ingatkan dia jangan bunuh diri. Kalau bunuh diri nanti boleh masuk neraka, bahaya, dosa besar. Tu kalau orang tu sebelum bunuh diri. Tapi kalau orang tu dah bunuh diri, bukan kita nak kata kat zuriat dia, ni bapak kau masuk neraka, dia bunuh diri, aku tak nak salat dengan dia, jangan tanam kat kubur orang Islam, pergi kubur lain. Tak. Kalau dia dah bunuh diri, nak buat macam mana? Dah takdir, dia dah buat, kita cuma harapkan mungkin sewaktu dia bunuh diri, akhir-akhir tu dia ada penyesalan, mungkin Allah nak ampunkan dia, semoga Allah rahmati dia dan dia masukkan ke dalam syurga dan dia selamat dari neraka. Jadi kita kena bezakan dua keadaan ni. Sebelum orang tu bunuh diri, kita cerita pasal neraka, ingatkan dia azab Allah. Tapi kalau dia bunuh diri, tak payah cerita pasal neraka dah, tak ada guna dah. Kita doakan dia, semoga Allah ampunkan dia. Mungkin ada sebab-sebab yang kita tak faham yang membuatkan dia bunuh diri, dan semoga Allah rahmati dia. Jadi itu yang berkaitan dengan soalan tadi. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Ada lagi soalan ataupun itu tadi ialah soalan terakhir? Atau ada sesiapa ada soalan last? Boleh lagi ke? Ya, boleh. Sila. Saya, terima kasih. Ya, selalu diceritakan pasal seorang pelacur yang beri air pada anjing dan dijanjikan syurga untuknya. Jadi macam mana kita nak tangkis? Kalau ada pelacur kata, tak apa, jadi pelacur pun boleh masuk syurga. Macam mana Ustaz? Sebab ni selalu dengar cerita-cerita ni, tapi bila kita nak tangkis, tak tahu macam mana nak balas cakap-cakap yang macam kata tak apa, masuk syurga juga. Macam cerita anjing, pelacur dengan anjing tu. Ya. Okey. Dia, kalau kita tengok dalam hadis, kita akan nampak hadis, ada dua bentuk hadis yang contoh tadi. Contoh hadis yang cerita tentang seorang pelacur. Seorang pelacur yang dia buat dosa besar lah. Dia seorang pelacur yang buat dosa besar. Tiba-tiba satu hari dia ada buat satu kebaikan, iaitu dia bagi minum pada anjing, menyebabkan Allah ampunkan dosa besar dia tadi.
Okey, itu satu. Satu orang pelacur yang buat dosa besar, lalu dia ada buat satu kebaikan kepada anjing, lalu dia masuk syurga dan diampunkan dosa dia buat dosa sebagai pelacur tu. Kalau kita tengok hadis lain pula, ada pula tadi pelacur yang masuk syurga sebab bagi anjing makan, bagi anjing minum. Ada satu hadis lain pula Nabi cerita tentang orang Islam lah. Orang Islam yang kita rasa akan masuk syurga lah. Tetapi Nabi cerita dia orang Islam yang dia masuk neraka sebab dia menyeksa seekor kucing. Dua situasi yang berbeza. Satu pelacur yang masuk syurga sebab bagi anjing minum. Satu lagi pula bukan pelacur, dia tak buat dosa besar tapi masuk neraka sebab dia seksa seekor kucing. Nabi kata dia kurung kucing tu dalam sangkar dan dia tak bagi makan dan dia tak biarkan kucing tu cari makan sendiri. Dia biar kucing tu mati kelaparan. Yang ni masuk neraka. Walaupun dia tak ada dosa sebagai pelacur apa semua. Okey, jadi kalau kita tengok dua-dua hadis ni, sebenarnya hadis ni nak cerita tentang apa sebenarnya? Hadis ni nak cerita tentang hati manusia yang terbuka ataupun yang tertutup. Sama macam ayat Al-Baqarah yang cerita tadi, orang yang kufur, orang yang hati dia masih terbuka ataupun orang yang hati dia sudah dia tutup. Okey, bila Allah cerita, Nabi cerita dalam hadis tadi tentang pelacur yang buat dosa besar tetapi dia dapat masuk syurga sebab dia ada bagi anjing minum. Ni Nabi nak cerita tentang orang yang walaupun dia buat dosa besar sekalipun, tak kira dia buat dosa kecil ke ataupun dia buat dosa besar ke, tetapi kalau hati dia tidak tertutup, dia tak tutup hati dia. Bila orang nasihat dia, orang cakap jangan buat dosa besar lah, jangan jadi pelacur lah. Dia tak kata suka hati akulah, lantak akulah, nanti masuk syurga juga. Engkau Tuhan ke? Engkau boleh hukum siapa-siapa ke? Kalau orang yang macam tu, dia dah tutup hati dia, dia tak nak terima nasihat dan dia tak nak terima hidayah. Yang ni tak ada kaitan dengan hadis tadi. Hadis ni nak cerita tentang seorang yang buat dosa besar seperti pelacur yang dia buat dalam keadaan terpaksa dan tidak ada pilihan, yang dia sendiri kalau boleh tak nak jadi pelacur. Tetapi sebab dia jadi pelacur sebab terpaksa, dan kalau ada kesempatan dia tak berhenti jadi pelacur, maknanya dia orang yang belum tutup hati dia. Kalau ada orang datang cakap kat dia, awak tak tahu ke jadi pelacur ni dosa besar? Dia takkan sombong dan kata lantak suka hati akulah. Tak. Orang nasihat dia cakap awak tak tahu ke pelacur ni dosa dia besar? Dia akan kata ya saya tahu. Tapi awak tengok kondisi saya, keadaan saya sekarang. Saya tak tahu nak buat macam mana, anak saya tak makan itu ini macam-macam, tak ada siapa nak tolong saya. Orang pun tak bukan pandang kesian kat saya, orang pandang hina pada saya. Orang yang dia buat dosa besar sekalipun, dia masih kesal dan dia harap Allah boleh selamatkan dia. Dia harap dia jumpa jalan nak keluar daripada dosa besar ni. Dan bukti dia apa? Bila dia nampak satu peluang kebaikan, dia akan buat. Dia rasa mungkin aku bagi anjing minum, Allah boleh ampunkan dosa aku. Mungkin aku nampak sampah tengah jalan, aku kutip, mungkin Allah boleh ampunkan dosa aku. Sebab aku buat dosa ni terpaksa, bukan aku suka-suka. Orang macam ni, yang hati dia masih terbuka, yang Allah boleh ampunkan dosa dia, walaupun dia buat tu dosa besar. Tu maksud hadis tu. Beza dengan orang yang dia orang Islam, dia rasa alah kucing aja, kalau dia mati pun bukan ada pewaris datang nak tuntut jenazah dia ke apa. Kucing, kalau aku bunuh dia, biarlah, daripada aku ni orang Islam, aku masuk syurga kot. Tengok, dia orang Islam tetapi hati dia tertutup, dia ada penyakit kufur, hati dia tak ada langsung belas kasihan pada kucing tu, menyebabkan Allah masukkan dia dalam neraka walaupun dia orang Islam. Sebab apa? Sebab hati dia tutup. Dia tertutup hati daripada ada rasa belas kasihan kepada kucing yang dia kurung dan tak bagi makan tu. Jadi dia sebenarnya apa? Berpunca daripada hati dia. Allah pandang hati dia, kalau dia buat dosa besar macam mana pun tapi hati dia penuh dengan penyesalan dan nak bertaubat, tetapi ada macam-macam halangan, Allah boleh ampunkan dia. Tu yang hadis tu nak cerita. Bukan hadis tu nak bagi tahu, tengok kalau korang nak jadi pelacur boleh, tapi setiap hari kena bagi anjing minum. Tak, bukan tu maksud hadis tu.
Itu kita kena faham konteks hadis tu. Okey, boleh Pelacur ni Islam Ustaz. Dia Pelacur tu pelacur tu orang Islam. Yang pelacur yang disebut dalam hadis tu adalah orang Islam. Ustaz boleh tanya satu lagi contoh yang mungkin ada lagi wujud zaman sekarang ni, orang sihir orang yang kena sihir tu dia berkemungkinan buat benda-benda yang tak baik selepas disihir. Jadi dia dua hala, boleh ke gitu? Macam orang yang kena sihir tu jadi macam pelacur tu, dia hati baik, semoga dia sembuh atau dia baik daripada sihir tu, dia berubah. Walaupun masa kena sihir tu dia buat benda yang tak elok, orang yang menyihir dia tu akan jadi orang, mungkin orang tu nampak macam orang beriman tapi kesalahan dia tak bertaubat. Gitu ke Ustaz? Boleh tak gitu? Ya, dia dua lah, orang yang buat sihir dengan orang yang kena sihir. Kalau orang yang buat sihir tu termasuk dalam dosa besar lah. Dosa besar yang boleh buatkan dia terkeluar daripada agama Islam. Dia ada keadaan dia buat sihir dan dia masih beragama Islam. Tapi sihir ni bahaya sebab kalau dia sihir dan kalau dia ada guna syaitan, dia ada pakai jin ke apa, biasanya jin tu akan ajak dia keluar daripada Islam. Jadi orang yang sihir ni, sebab antara biasanya kalau dia nak pakai sihir, dia nak dapat pertolongan jin ke apa semua, biasanya jin tu akan letak syarat. Kalau kau nak dapat pertolongan aku, kau kena pijak Quran kau kena maki Tuhan kau kena buat benda-benda macam ni. Jadi kalau dia buat dengan sihir dia tu menyebabkan dia telah keluar daripada agama Islam. Jadi itu orang yang buat sihir lah. Sihir ni paling rendah, kita kata paling bawah level dia adalah dosa besar. Tu yang paling ringan. Paling ringan sihir ni dia dosa besar. Dan dia boleh buatkan orang yang buat sihir tu terkeluar daripada agama Islam. Tu bahaya sihir tu. Okey, ada pun orang yang kena sihir pula, orang yang jadi mangsa sihir. Orang yang jadi mangsa sihir, dia pun ada macam-macam keadaan. Kalau dia terkena sihir yang menyebabkan akal dia dah terganggu, dia tak boleh berfikir dengan waras dah, dia dah jadi macam orang gila, dia tak boleh kawal diri dia. Kalau dia pergi pukul orang pun dia tak sedar, dah macam orang gila lah. Dia pergi bunuh orang pun dia tak sedar. Dia pergi minum arak pun dia tak sedar, dia tak tahu sebab dia dah kena sihir. Dia pergi berzina ke, dia pergi jadi pelacur ke, dia pergi apa pun dia tak sedar. Yang ini dia kira hukum dia macam orang gila lah. Kalau dia buat jahat, dia tak dihukum, tetapi dia mesti dikawal. Maknanya dia mesti diikat lah. Sebab dia ni dah kena sihir. Dia macam kalau pesakit yang kena histeria ke apa. Adakah kita nak biarkan je dia kat jalan apa semua kacau orang? Tak, dia kena penyakit, dia boleh kacau orang, kita ikat, kita kurung dekat mana-mana. Jadi kalau orang yang kena sihir yang menyebabkan dia buat benda-benda buruk ni, kita kena pastikan dia dikurung ke, dia diletak di tempat yang selamat, yang dia tak mencederakan orang lain dan dia tak mencederakan diri dia sendiri. Tu kalau orang yang kena sihir yang sampai menyebabkan dia hilang akal dia. Dia tak boleh kawal diri dia. Sebab dia mangsa. Tapi beza dengan kalau orang yang dia kena sihir, tapi sihir tu tak ganggu akal dia pun. Dia masih boleh berfikir dengan waras, dia masih boleh ada pilihan untuk bertindak, aku nak buat tu ke tak nak buat ke. Dia tak boleh jadikan sihir sebagai alasan, aku kena sihir, aku nak minum arak lah seperti aku lah. Aku ni kena sihir, aku nak jadi pelacur lah. Tak. Kalau dia masih boleh fikir dengan waras, dia masih ada pilihan untuk bertindak ke tak nak bertindak ke, dia bertanggungjawab atas perbuatan dia. Kalau dia buat jahat, dia boleh dihukum. Jadi itu kita kena bezakan keadaan, sebab sihir ni dia ada tahap-tahap dia. Ada yang sampai mengganggu akal dia dan ada yang sekadar ganggu badan dia sakit tapi akal dia masih boleh fikir dengan waras. Okey, boleh? Okey. Rasanya dah sampai waktunya kita akhiri kelas kita hari ini, dan alhamdulillah Kak Ruby sebagai wakil daripada jemaah sahabat-sahabat sekuliah pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Aiman. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam kelas Ustaz Aiman pada minggu ketiga, ya Ustaz, betul? Ya, insya-Allah. Okey, insya-Allah, iaitu kita sambung pada ayat 7
7 dan 8. InsyaAllah kita sambung ayat 8 nanti.